Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Um, saya nampak saya ada cikgu, ada cikgu Mimi yang berusaha, cikgu Mimi Rohana dan juga cikgu-cikgu lain. Kita mulakan PSC sharing pada petang ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Okey, so sebelum saya mulakan, yang pertama adalah kita santai-santai saja. Kalau tak dengar suara saya ke apa ke, boleh inform dekat saya. Kita mula secara santai-santai dan kita punya sharing ni petang ni bukan kata one way saja. Kalau cikgu-cikgu, kita lebih kepada perkongsian. Kalau cikgu-cikgu ada cara yang mungkin um, lebih baik ataupun kita kata untuk nak sama-sama tambah baik, boleh share je. Okay, kita sama-sama kongsi ilmu, we learn together. Dan yang kedua adalah jangan nampak saya hebat, saya tak hebat mana pun. Okay, Hassan min Fadil Rabbi, itu semua adalah daripada apa, dengan izin Allah. Cuma saya nak bantu mungkin apa yang saya buat sebelum ini untuk especially for fizik kertas 2, mungkin akan memberi idea kepada cikgu-cikgu. Okay, the first one, saya share screen dulu. Okay, yang pertama untuk kertas 2. Kalau untuk kertas 2, hari tu masa exam, untuk kertas 2 saya tidak memilih untuk buat guna Google Form. Sebab apa? Sebabnya pelajar-pelajar ni cerdik. Dia akan buka Google Form tu, apa? Dia akan buka Google Form, dia akan tengok soalan dulu. Dia akan tengok soalan, lepas tu dia akan cari jawapan. And then ni kalau pelajar yang akal panjang lah, sebab faham-faham lah mengajar form 4, form 5 ni akal dia lagi panjang. Jadi cikgu nak kena jadi akal lagi panjang daripada dia. So budak-budak ni, even saya mengajar fizik ni kelas depan pun, dia punya akal memang panjang pun. Saya detect tiru diorang, saya detect tiru, saya tulis pelajar tu meniru. Saya kata kalau apa yang saya tulis ini apa adalah salah, tolong PM saya supaya saya tak tolak markah. Sebab saya dapat detect awak meniru. Dan dalam kebanyakan yang saya detect tu, hanya seorang saja di PM, dia kata cikgu saya tak meniru. Jadi saya minta maaf dengan dia lah. Memang pelajar ada yang, itu kita tak boleh elak. Memang kita tak boleh elak sebab pelajar jawab kat rumah kan. Tapi kita cuba juga nak cari jalan penyelesaian macam mana nak mengurangkan ataupun nak apa make sure pelajar tak dapat nak meniru dengan banyak lah. Okay, Google Form dia akan masuk. Kita tak tahu, kita tak dapat trace pelajar dah masuk. Dia akan keluar balik. Dia akan cari jawapan, lepas tu dia akan buat alasan, cikgu, internet saya tak okey. Dan dia akan hantar lambat. Dia kata internet saya tak okey, kononnya macam tak apalah, kita pun tak apalah, nanti awak hantar lambat sikit. Lebih kurang macam itulah. Kan? Tapi sebenarnya, sekejap ya. Okey. Sebenarnya, bila kita pakai zip grade ni, kita boleh tahu sebenarnya dah ada pelajar masuk. Okey, saya tunjuk contoh yang ini hari tu kertas fizik kertas 1. Fizik kertas 1, kita boleh tengok sebenarnya pelajar dah masuk dan sekejap okey. Saya dapat trace. Contoh macam ni kan. Ni yang cikgu nampak kosong ni. Besarkan skrin. Saya tengah duduk tengok skrin kat sebelah, tengah duduk tengok macam nampak duduk tengok tepi tu. Yang nampak kosong ni sebenarnya dia cubaan masuk dan tengok soalan. Dia pandai, dia tak letak nama dia lagi. Dia cubaan masuk. Dan dia tak letak nama. Kita dah tahu. Saya memang warning. Saya duduk tengok dekat sini. Saya akan warning. Saya kata saya tahu awak masuk. Tapi awak tengok soalan, lepas tu awak keluar balik.
Okey. Yang nama yang ada ni adalah pelajar yang dihantar. Sebab walaupun macam contoh saya nak masuk untuk test, bila dah cukup masa 75 minit ni, dia akan walaupun saya dah keluar, dia akan auto hantar maklumat juga tau sampai habis. Ni pelajar yang dia tak menjawab ni, dia masuk nak tengok soalan. Dia nak cari jawapan. Jadi saya dapat detect lah ni. Dia cuba, dia try. Ni dia try masuk dengan nama A saja. Lepas tu dia keluar, dia cari soal apa ni jawapan. Agak-agak lah hak mana soalan yang dia rasa dia nak cari jawapan kan. Tengok cubaan berapa kali tu. Banyak kali dia buat cubaan masuk. Cubaan masuk yang kosong-kosong ni semua cubaan masuk. Masuk dan tengok soalan. So kita boleh tahu. Dan dia punya satu kita boleh tengok lah. Memang kita boleh tahu, kita boleh cakap dengan budak sendiri. Contoh macam saya sendiri, saya cakap, saya boleh tahu awak masuk dan awak tengok soalan. Dan pelajar memang diam. Pelajar memang diam. Saya kata tolonglah jujur, especially macam form 5 ni kan, diorang nak SPM. Kalau diorang meniru, jadi macam mana kita nak tahu, kita nak bantu untuk nak tahu dia punya tahap yang sebenar. Okey. Dan yang seterusnya, yang best untuk pakai Zipgrade ni, saya bagi tahu yang best dulu. Yang tak best nanti saya bagi tahu kemudian. Okey, kita dapat terus analisis. Kita dapat tahu terus analisis untuk soalan. Okey, contohnya soalan nombor 1. Okey, nombor 1 berapa orang yang betul? Contoh 14 orang. Yang ini semua orang betul, 15. Soalan nombor 2 ni bagus sebab semua orang betul, 15. Soalan nombor 3, 5 orang saja betul. Soalan nombor 4, berapa orang saja. So kita boleh tahulah soalan mana pelajar tak skor dengan pelajar skor untuk kertas objektif. Kemudian yang ni adalah contoh. Dan bila pelajar selesai jawab, pelajar tak dapat jawapan terus tau. Pelajar tak dapat, macam kertas, kalau Google Form, lepas pelajar jawab, pelajar boleh terus tahu dia punya jawapan. Yes, dia punya jawapan dan juga dia punya yang mana yang mana betul salah lah. Tapi untuk kertas ini pelajar tak tahu. Jadi dia tak tahu yang mana satu yang betul salah. Okey, contoh saya buka seorang pelajar. Ni jawapan dia lah. Yang ni dia punya jawapan yang dia dapat. Okey, macam mana nak buat kalau Zipgrade? Sebelum saya masuk macam mana nak buat guna Zipgrade ni, sebenarnya kalau nak buat guna Zipgrade senang je. Cuma kekurangan dia adalah untuk akaun biasa, tak kisahlah kita guna email apa-apa pun, sebulan dia bagi hanya 100 paper sahaja. Macam saya mungkin waktu fizik itu saya boleh guna untuk 2 kelas. Saya mengajar 1 kelas saja, tapi sebab saya penyedia soalan waktu tu, 100 paper untuk kita scan setiap bulan. Bila masuk next month, contoh macam cikgu nak try buat bulan ni sekarang bulan 9 sebab budak akan exam bulan 10 kan. Cikgu nak test banyak kali pun boleh sebab kita masih lagi ada dia punya ni 100 kali cubaan 100 paper. Kalau bila masuk bulan 10 nanti sebab budak exam start 3 hari bulan 10 kan, dia akan patah balik 100 paper lah. Kalau katakan untuk beli 1 year unlimited tu dia tak mahal, RM6.99 ni kali 3 lah. Lebih kurang lah. Sebab saya pernah lah sekali beli, waktu tu saya tak ingat tahun bila, untuk saya nak guna banyak juga. So saya pernah beli, dia unlimited. Okey je. Tapi kalau nak memudahkan penyedia soalan, mungkin ada 5 orang guru, 5 orang guru, jadi pakai akaun masing-masing untuk kelas masing-masing pun dah mencukupi sebenarnya. Jadi tak adalah penyedia soalan nak pening kepala, nak sort data everything, nak bagi dekat cikgu-cikgu yang mengajar subjek. Okey, kita tengok macam mana kita nak buat. Kalau saya terlalu laju, tolong maklumkan. Kalau katakan dalam tengah saya bercakap ini, cikgu nak tanya soalan pun boleh. Okey, so the first thing is kita pergi pada zipgrade.com. Okey, saya tunjuk daripada beginning lah, zipgrade.com. Sebenarnya Zipgrade ni dulu kita guna scan daripada phone.
Tapi sebenarnya dia boleh guna secara online juga. Okay. And then saya kena login dulu, saya log outside. Okay, paparan dia akan jadi macam ni. Kita pergi dekat bahagian atas kanan, ada login. And then kita kalau tak ada account lagi, need to create a new account. Okay, need to create a new account, sekejap je. Boleh create account sekejap saja. Okay, bila dah ada account, kita login. Okay, bila kita dah login, sebelum kita nak buat apa-apa adalah make sure soalan kita dah sediakan dalam bentuk PDF. Okay, saya tunjuk contoh. Soalan, yang ini saya ambil je. Soalan sains kertas soalan sains tingkatan 2. Okay. Yang ini kan idea saya adalah kalau sebab 1 jam kan untuk sains form 2, saya gabungkan, yang ni idea saja, nanti cikgu boleh ubah ikut kesesuaian subjek cikgu. Saya masukkan sekali dengan apa yang saya rasa yang lebih bagus adalah kita masukkan sekali dengan bahagian B dan bahagian C, soalan bahagian A, C tersebut. Soalan subjektif lah, minta maaf, soalan bahagian subjektif kita masukkan sekali. Lepas tu, okay, bila kita dah ada soalan dalam bentuk PDF file, kita masuk ke Zipgrade tadi balik. Okay, kita pergi dekat quiz. Kita pergi dekat bahagian quiz. Dekat sebelah kiri atas ada quiz. Lepas tu, kita pilih new quiz. Kita pilih new quiz. Okey. Contoh saya buat test sains tingkatan 2 RK1. Sebab saya ada satu kelas, saya mengajar form 2. Answer sheet ni contoh macam kalau kita tengoklah kita punya soalan tadi. Kalau saya tengok yang sains ni ada berapa soalan? 20 soalan kalau tak salah saya. Yes, 20 soalan. Okey. 20 soalan. Saya patah balik di sini. Kita boleh pilih 20 soalan. Standard 20 question form. Okey. Macam mana kalau kita ada 30 soalan saja? Okey, cikgu boleh pilih standard 50 question form. Contoh macam saya buat fizik yang hari tu, soalan untuk ikut KSSM yang baru, dia 40 soalan. Jadi saya pilih standard 50 question. Nanti kita key in dia punya jawapan tu sampai 40, so dia akan per dengan 40 lah. Okey, jangan risau. So yang ni kebetulan untuk sains tingkatan 2 dia ada 20 soalan saja, jadi kita pilih 20. Lepas tu kita boleh pilih tarikh exam. Katakan contoh saya ambil tarikh for the next month 3 bulan 10. Kena tick online open submission. Okay, online open submission ni maksudnya kita nak jalankan secara online. Okay, and then kita save quiz. Okay, kita save quiz, dia akan keluar paparan ini. Dia akan keluar paparan ini. Dah nampak tak? Okay. Kita keluar paparan ini. Lepas tu kita nak buat apa ni? Kita nak buat apa? Kita pilih kat mana yang kita nak masukkan soalan. Kat mana kita nak masuk soalan? Kita pergi dekat online submission. Bahagian online submission. Dia ada view or edit remote testing options. Okay, view. Or edit remote testing option. Kita klik. So akan keluar paparan yang ini, remote testing option. Jadi apa yang kita boleh buat kat sini adalah, kerja kita adalah nak upload soalan. Upload soalan PDF. Okey, kita tekan key. Kita pilih key A je, tak payah fikir yang key lain lah. Ni dia semuanya, maksud dia key A, B, C, D ni kita nak buat set 1, set 2, set 3, set 4. Tapi kita tak buatlah set tu dekat pelajar kan. So kita upload.
Upload, kita tick. By checking this box, you confirm that you have the right bla 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 ni lah. Okay, and then choose file. Kita ambil file PDF kita. Mana tadi saya letak saya punya dekat desktop. Sana soalan. Okay. Okay, saya ambil soalan ni. And then kita klik open. Okay, dia dah naik nama file kita dekat sini. So, apa kita kena buat adalah upload selected file. Okay, kita tunggu sekejap. Dia upload selected file. Bila dia dah upload selected file, okay, URL apa kita nak bagi dekat pelajar? Kita akan copy this URL. Sekejap lagi saya akan paste dalam ruangan chat. Nanti cikgu tengok paparan dekat telefon jadi macam mana. Okay, kita akan copy this URL. Before that, kita patah balik tadi. Back to quiz. Kita nak edit apa ni? Kita nak edit, contohnya, kita nak edit, okay, kat sini bukan set. Saya nak edit masa set. Edit masa tadi kat yang tadi. Sorry ya, kejap-kejap saya masuk balik. Okay, minta maaf saya tak nampak tadi. Kat sini, bahagian yang kita dah upload, lepas kita dah upload kan? Kita dah upload soalan. Okay, kita dah upload soalan. Kita pergi dekat bahagian bawah. Dekat bahagian copy URL tu, kat bahagian bawah ni ada quiz option. Time limit. Time limit kita boleh letak. Time limit kita nak letak. Contoh katakan nanti exam 60 minit saja kan? 60 minit saja. Kita set time limit. Okay, kita set time limit. Kemudian kita copy URL. Kita boleh bagi dekat pelajar nanti. Kita boleh bagi dekat pelajar. So, saya test. Cikgu boleh tengok paparan yang akan jadi dekat, nanti saya buka paparan dekat laptop. Cikgu boleh try paparan dekat phone. Saya paste dekat ruangan chat. Okay, dekat ruangan chat saya bagi. Saya bagi link soalan tersebut. So, saya buka dekat sini. Cikgu tengok apa yang paparan dekat desktop adalah seperti ini. Okay, ini adalah paparan dekat desktop. Ini paparan dekat desktop. Kalau cikgu nak test dekat phone, paparan dia jadi macam mana pun cikgu boleh tengok juga. Sekejap lagi saya try masuk guna phone untuk tunjuk paparan dekat phone. Okay, contoh saya tulis nama. Dia akan keluar macam ni lah bila hari yang kita test tu, Amira. Kemudian kita akan klik, tick kat situ and then kita start quiz. Okay. Kita start quiz dekat sini masa sedang berjalan. Cikgu boleh tengok dekat sebelah kiri. Masa sedang berjalan 59 minit, 48 saat. Okay. So, soalan ada dekat sebelah kanan. Soalan dekat sebelah kanan. Dia boleh next. Dia boleh tengok soalan. Dia boleh pergi next. Dia tengok soalan. Kita ada 15 page. So, dia akan ada ni lah. Dia akan pergi next. Okay, dia nak jawab macam mana? Dia akan jawab, contoh dia dah jawab soalan satu adalah A. Dia akan tick kat situ. B, C. Katakan ni lah. Ni main tembak-tembak ni. Laju apa studi ni jawab. Okey, contoh. Yang ni saya buat contoh je. Tapi kita tak boleh tahu lagi betul ke salah sebab tadi saya tak setting dia punya jawapan betul salah lagi. Cuma nak bagi cikgu nampak dia punya paparan dia macam mana. Dekat phone pun akan nampak macam ni juga. Cumanya ada pelajar kadang dia tak perasan, dia kata cikgu nak jawab dekat mana. Boleh scroll pergi kiri kanan sikit. Dia ada ni bahagian untuk kita nak letak kita punya jawapan. Okey, saya patah balik slide. Saya patah balik dekat ni. Macam ni kita nak setting dia punya jawapan. Okey, kita back to quiz. Kalau cikgu perasan dekat sebelah kiri ada answer key. Ada answer key, kita klik edit. Okey, dan cikgu tambah sahaja dia punya jawapan yang betul. Okey, contoh nombor 1,
adalah sekejap. Okey, 1A, 2B, 3C, 4B. Dia akan auto. Kejap ya. Okey. Kemudian ni tak ada sampai EF lah. Ni A, saya buat lagi C, buat D. Contoh sampailah 20. Kemudian kita save key. Okey. Kita save key yang ni. Saya balik dekat quiz tadi. Back to quiz. Okey, sekarang kosong sebab tak ada pelajar jawab. Kalau cikgu yang boleh buka, cikgu nak try send, boleh je send. Nanti kita boleh tengok dekat sini juga. Saya patah balik dekat quiz tadi. Okey. Katakan contoh saya dah habis jawab. Saya dah habis jawab sampai soalan 20. Then saya nak submit. Boleh submit. Tetapi dekat sini saya nak memudahkan cikgu-cikgu. Nanti saya tunjuk macam mana kita nak buat untuk kertas 2. Biarkan pelajar hantar selepas 1 jam lah. Tapi dia tengok soalan everything adalah di sini. Sebab soalan untuk exam untuk sesi petang yang setakat saya tahu adalah dia gabung, tak macam kalau sesi pagi kertas sebab kertas subjektif yang essay tu panjang kan, kita asingkan kertas 1 dengan kertas 2. Jadi mungkin boleh menjimatkan sebab kita buat soalan kan. Kalau salah satu sebab kenapa saya pilih Zipgrade ni, saya malah nak tak baik ni perkataan malas tu, minta maaf ya. Saya sebab kalau ikutkan sebelum ni saya kena print screen setiap satu soalan. Lepas tu upload dalam Google Form. Lepas tu nak kena edit jawapan setiap satu. Nak kena edit jawapan setiap satu tu. Bila nak kena edit jawapan setiap satu, lepas tu nak kena banyaklah setting dia. Bila Zipgrade ni kita dah buat soalan macam kita setting soalan dekat sekolah kan, kita dah buat dalam bentuk Word, lepas tu save as a PDF, masuk dalam Zipgrade, dah siap. So that's why yang pilih Zipgrade. Okay, katakan contoh dah habis masa. Dah habis masa, kita boleh pelajar akan klik review and submit to teacher. Okay, sebenarnya kalau dia tak careless, sebelum dia send ni dia dah boleh tengok dah soalan mana yang dia jawab, soalan mana dia tak jawab. Contohnya, saya tak jawab lagi ni soalan nombor 11 sampai 18. Kita boleh patah balik, go back to edit responses. Okay, kalau katakan contoh macam malas dah lah nak edit apa-apa, hantar je lah kat teacher. So kita submit to teacher. Okay, submit to teacher. Dia akan keluar macam ni lah paparan pelajar, dia ada nampak paparan yang ini. Okey, paparan cikgu akan dapat apa pula? Sekejap saya refresh. Okey, dah ada seorang yang hantar, iaitu saya lah. Okey, saya yang hantar tadi. Cikgu boleh test tengok dekat kalau cikgu perasan kat sini kan, bahagian atas ni dia dah tulis you have 99 papers remaining. Ada lagi 99 paper saja kita boleh guna. Okey, sebab saya dah guna dah satu. Saya buat dah satu. Jadi ada lagi 99. Bila masuk bulan 10 dia akan patah balik pada 100 lah. Okey. So itu adalah untuk Zipgrade. Setakat ni ada soalan. Kalau saya laju minta maaf dah. Sebab saya takut lagi kalau saya slow-slow lagi ambil masa cikgu lama pula kesian kan. Ada soalan? Okey, tak ada. Kalau macam okey, Kak Zabrina. Ada apa-apa sebab tengok ada raise hand ke tertekan? Okey. Mira, kalau soalan hak subjektif tu macam mana? Okey, soalan subjektif sebab kertas sains kertas sains pula. Kertas untuk exam sesi petang nanti adalah 1 jam untuk kertas untuk bahagian objektif dan subjektif. So, sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak settle untuk kertas yang subjektif tu.
tapi soalan dalam Ziggrade juga. Cuma Ziggrade ni dia akan hantar yang objektif saja. Subjektif dia akan hantar sendiri dekat cikgu dengan cara yang macam mana. Saya tunjuk. Okey. Sebelum saya tunjuk tu ada soalan, apa-apa soalan yang nak tanya dekat Ziggrade? Amira nak tanya. Ya. Kalau saya penyedia soalan untuk bahasa Inggeris tingkatan 2, tapi untuk bahasa Inggeris tingkatan 2 kita ada 5 orang cikgu mengajar kan? Lepas tu saya akan buat soalan, saya akan upload dekat sini. Macam mana dengan cikgu-cikgu lain tu? Maksudnya katalah saya ajar 3 kelas kan? Kita ada 11 kelas kan? Kelas yang lain tu akan hantar dekat saya juga ke, ataupun depa boleh saya sediakan soalan, depa sendiri yang cikgu yang berkenaan upload dekat dia punya account untuk kelas dia. Faham tak? Faham. Faham. Okey. Mira tunjuk nah. Saya tunjuk yang ini. Masuk dekat view, edit. Okey. Set disable open remote. Sekejap ya. Saya tengok ni ada yang test tadi. Ada yang masuk. Okey. Sekejap ya. Saya tunjuk macam mana kita nak bagi orang lain boleh copy kita punya quiz ni. Set. Mana dia? Hide data for student. Sekejap saya patah balik ke statistik. Okey, caranya adalah kita pergi dekat macam ni. Contoh macam, okey, Atika penyedia soalan, saya cikgu BI untuk kelas 2 kelas lagi. So, saya kena ada akaun Ziggrade juga. Saya kena ada akaun Ziggrade juga. Lepas tu kan, Atika pilih dekat yang quiz details ni, kita ambil share. Kita klik button share. Okey, kita create quiz snapshot. Sharing to share the state of. Okey. Kita share ni, dia akan, kita bagi link share URL. Saya copy site. Saya pilih dekat ikon itu. Okey, pilih cikgu yang contoh saya Atika bagi link tu dekat saya. Saya akan ambil link tu dan saya akan buka. Okey, saya kena masuk akaun saya lah. Contoh saya ingat saya ada akaun apa lagi lah. Tak pernah buat banyak akaun. Sebab apa? Sebab waktu tu dia tak mau, waktu first time dulu dia tak mau beli. Teruk dia panggil dia waktu tu. Sekejap saya try masuk dulu. Boleh tak pakai akaun ni? Tak boleh. Okey. Dia macam ni lah. Kalau kita dah buka tu, dia akan pergi, saya try klik saya punya akaun ni juga. Yang ni sebab dia akan naik yang ni lah. This quiz already exists on your account. So confirming below we override your current, tak apa. Yang ni abaikan. Sebab saya pakai akaun yang sama. Tapi cikgu ni, dia tak naik warning ni lah. Contoh Atika bagi saya link tu, dia takkan naik warning ni. So apa saya kena buat adalah saya akan klik confirm copy. Kita klik confirm copy. Okey, kita klik confirm copy. Dia akan naik dah dekat sini. Dekat kita punya paparan quiz. Cuma Atika kena provide. Cikgu Atika kena provide dekat orang tu adalah soalan dalam PDF file juga. Jadi orang tu dah tak payah nak setting apa-apa dah. Everything akan sama saja. Cuma dekat bahagian online submission ni, dia kena upload lagi sekali. Dia kena upload PDF file tu lagi sekali. Maksudnya kita kena share PDF file tu dekat cikgu lain jugalah. Share link dengan PDF file tu. Okay. So untuk everything setting, contoh Atika buat siap-siap, Cikgu Atika buat siap-siap dia punya answer key, dia punya tarikh dia apa semua. Everything dia akan copy semua. Cuma yang dia tak copy adalah PDF file soalan saja.
Okay. Jadi kita kena provide link yang share tu dengan PDF file soalan. Lagi satu link untuk satu kelas ataupun satu link untuk satu form? Satu link adalah macam Mira hari tu, macam saya hari tu kan, untuk exam fizik, sebab ada 2 kelas saja, jadi saya buat je lah yang dua-dua kelas tu. Saya tak nak jawapan dia pun ni bercampur. Tak mau bagi ni, saya buat asing-asing lah. Satu kelas ST, satu kelas STT. Kalau kita share link dekat cikgu lain tu, Uh-uh. bukankah link tu akan jadi link yang sama juga? So macam mana kalau kita nak membezakan link antara kelas saya dengan kelas cikgu lain? Faham tak soalan? Okey. Bila kalau kita share dia akan jadi Link rumah yang berbeza. masing-masing lah. Rumah masing-masing. Okey, link yang dia berbeza akan lah. Yes, jadinya bila Cikgu Atikah share, dia akan jadi Cikgu Atikah akan ada data yang kelas Cikgu Atikah sendiri saja. Okey, baik. Contoh macam saya katakan saya mengajar kelas 2A. Saya ada data kelas 2A sajalah. Cumanya saya boleh suggest dekat sini kalau kita mengajak lebih daripada, contoh kata tingkatan 2 tu kita mengajak ada 3 kelas. Jadi sebab saya dah pernah try dengan budak-budak ni. Saya buat satu form saja. Sebelum ni saya pernah buat satu form saja. Pelajar tu saya suruh dekat hujung nama tu buat kelas 5ST, satu lagi 5STT. Budak-budak ni dia tak tulis. Jadi kita pun duduk terkebir-kebir nak kena check mana satu apa kita punya budak kan, 5ST mana satu yang 5STT. Jadi banyak kerja lah pula time tu. So penyelesaiannya untuk hari tu punya exam saya buat asing. Saya buat asing fizik kertas 1 untuk 5ST, satu lagi fizik kertas 1 5STT. So dia link kepada pelajar adalah yang berbeza lah. Untuk 5ST link lain, 5STT link yang lain, link yang kedua. Dia macam tu lah. Satu lagi soalan. Katalah saya ajar 3 kelas form 2. Roughly budak 90 orang. Lepas tu untuk form 1 pula ajar 2 kelas, roughly 60 people kan. Lepas tu all together let's say all the students lebih kurang 150 students. Boleh tak kalau saya log in untuk form 2 saya pakai account lain, untuk form 1 saya pakai account lain. Maksudnya account yang pertama tu saya tanda untuk 90 paper, account kedua tanda untuk 60 paper. Logik tak kalau buat macam tu? Logik sebab saya pernah buat. Logik sebabnya sebab kita nak guna bukanlah selalu. Waktu tu saya pernah buat sebab saya nak kena kumpul, saya tak ingat soalan apa tau, tapi lebih daripada 100. So saya pakai 2 account. Satu kira cukup lah untuk bilangan yang saya perlukan, macam Cikgu Atikah cakap tu. Okey je, boleh je. Tak ada masalah, dia tak timbul apa-apa masalah. Sebab akaun kita daftar dia free saja, cuma dia bagi limit sampai 100 lah. Kalau rasa macam malas lah nak banyak-banyak akaun, kalau nak bayar tu di dalam, kalau tak salah saya pernah ni dulu 30 something kot for one year macam tu lah. Okay, ada soalan lagi? Sama. Ada apa-apa soalan lagi sebelum saya masuk yang untuk kertas 2 pula. Soalan yang bahagian subjektif. It just only untuk bagi idea sajalah. Mira ni nak tanya ni, Kak Zat nak tanya. Okay. Apa tu yang bila kita paparkan soalan tu, kalau pelajar guna handphone, dekat handphone dia nampak side by side macam Mira tunjuk tadi juga ke macam mana? Yes, Mira tunjuk, Mira share dengan phone. Sekejap ya, saya masuk guna phone. Ting. Yes, dia akan nampak side by side dan dia boleh zoom in, dia boleh zoom out. Set. Saya masuk meeting kejap. Nah.
Okey, sekejap ya. Saya ambil link tadi. Saya tunjuk paparan dekat phone. Sebab paparan dekat phone pun jelas, pelajar boleh jawab. Okey. Okey, saya share screen guna phone set. Saya stop yang dekat laptop. Okey, ini adalah paparan phone saya. Saya stop share screen yang dekat. Okey. Saya tekan link bila contoh katakan saya send link tu dalam Telegram. Okey, ini adalah paparan dekat phone. Kemudian pelajar ni pandai sebenarnya kalau kita, yang saya kata pelajar boleh tiru tu. Dia tak letak nama dia tekan saja tick. Dia boleh start quiz juga. Sebab tu saya boleh trace budak ni masuk tengok soalan dulu. Okey, contoh saya letak nama test. Okey, dan saya start quiz. Okey, bila once saya start quiz, ini paparan dekat pelajar. Okey, ini adalah paparan dekat pelajar. Pelajar boleh zoom soalan. Dia boleh tengok soalan. Dia boleh jawab dulu, tengok soalan. Okey. And then dia boleh tekan next. Pada next question. And then next. Kalau tuan kata sampai soalan. Ini dah bahagian essay lah ni. Dia boleh zoom. Okey, bila dia dah selesai jawab, dia nak jawab dekat mana? Dia scroll pergi sebelah kiri. Bahagian answer key. Ni bahagian answer key. So dia boleh jawab soalan 1 contoh A, soalan 2 B, soalan 3 C, C. Dua jawapan pula. Soalan D, D. Sebut D tetap E. Okey, soalan C. Dia nak jawab, dia nak hantar macam mana? Okey, dia scroll sampai bawah. Ada bahagian review and submit. Okey, review and submit dia tekan. Sama juga paparan macam dekat kita punya desktop juga, dia akan keluar dulu. Sebelum pelajar hantar, dia boleh tengok dulu answer key mana yang belum diisi. Kalau dia nak go back to edit response boleh. So contohnya saya go back to edit response untuk tunjuk ada masa. Dia count masa. Okey, ni time remaining ada sebelah kiri. 58 minit 25 saat. Okey, so pelajar dia boleh dia memang masuk tu sebab kalau dia masuk untuk tengok tu kita memang akan dapat status tu dekat bahagian tu. Jadi kita tahulah budak ni masuk dia keluar balik. Dia masuk nak tengok soalan je. Okey, contoh saya hantar. Last, submit to teacher. Okey, dia dah hantar dekat teacher. Bila keluar paparan ni maksudnya dia dah hantar dekat cikgu lah. Dan cikgu pun dah dapat jawapan dia. Okey, kita tengok saya stop sharing yang dekat. Stop share. Saya share screen balik. Okay. The entire screen is shared now. Okay. Saya patah balik. Okay. Patah balik dekat sini. Kita tengok dekat yang tadi tu. Test. Okay. View and edit emoting. Saya yang dah submit. Yang dah submit ni dia akan naik warna biru. Ni semua yang masuk ni contoh lah. Saya tahu tadi sebab saya dah bagi contoh cikgu test untuk nak buka kat telefon cikgu kan. Ni tengok ada orang buka. Ni ada orang buka. Okey. Ada orang buka. Yang mana yang hantar dia akan naik status warna biru. Yang ni yang hantar yang dia klik submit. Yang dia klik submit. So dia akan naik warna biru. Kita boleh tengok paper dia. Ni paper pelajar tersebut.
Contoh macam satu lagi pelajar kadang dia kata, oh saya jawab betul cikgu. Yang ni saya pernah kenal lah dengan student, dia kata, cikgu contoh kata soalan 4 saya jawab ni lah cikgu. Saya buka lah, saya tunjuk. Ni awak jawab B, macam ni pula awak jawab C. Contoh, it's one off lah. Okay. Ada apa-apa lagi sebelum saya teruskan ke kertas, macam ni nak buat untuk kertas subjektif. Bahagian subjektif. Mira, lagi satu, kan dia ada masa kan untuk itu. Katakan pelajar tu dah habis masa, kemudian boleh dia boleh submit lagi ke? Dia auto submit. Cukup Auto submit walaupun ni walaupun Okay. dia tak tekan submit. Dia memang cukup sejam, pop dia potong terus. Pelajar tak boleh akses dah. Okay, thank you Mira. You're welcome. Okay, yang tu tentang zip grade. Kalau cikgu ada soalan ke, cikgu nak tulis kat ruangan chat pun boleh juga. Saya sebab tengok dah tiga suku kan. Saya aim tak nak kacau masa cikgu lama-lama. Okay, saya pergi dekat macam mana saya handle for kertas 2. Untuk kertas 2, kalau sebab untuk paper saya mungkin hari tu adalah kami kertas 2 asing dengan kertas objektif. Tapi apa idea untuk cikgu-cikgu sebab kita pelajar jawab dalam masa sejam. Kenapa tadi saya set 60 minit dan saya letak sekali dengan kertas objektif. Bahagian subjektif, so cikgu-cikgu akan skip dah bahagian untuk yang Google Drive ni. Google Drive ni tak perlu dah lah. Google Drive ni tak perlu. Sebenarnya hari tu saya gunakan Google Drive ini adalah sebagai satu platform untuk kita PDF file kan soalan tersebut. Kita masukkan dalam Google Drive dan share link supaya pelajar tak perlu untuk nak download soalan tersebut dan tak adalah kacau storage phone mereka. Sebab pelajar kita faham dah PKP ni, PDPR ni terlalu lama dan juga kita pun nak bantu pelajar supaya tak ada dengan alasan cikgu saya tak boleh tengok soalan sebab storage phone saya full. Jadi kita gunakan sistem cloud. Sistem cloud ni adalah seperti Google Drive ataupun OneDrive. Kita akan share file, kita upload file masuk dalam Google Drive dan kita share link. Tetapi sebabkan untuk subjek untuk sesi petang mostly adalah kita gabungkan teruskan bahagian objektif dan juga bahagian subjektif dalam masa 1 jam. Jadi cikgu tak perlu dah bahagian Google Drive ni. Abaikan bahagian Google Drive. Okay, saya terus pergi dekat macam mana pelajar nak jawab soalan bahagian subjektif. Kalau ini cara saya lah yang tak menggunakan Google Form. Okay, apa yang kita boleh buat adalah kita gunakan cam scanner. Pelajar akan jawab soalan, sebab tu kita dah time limit dia 60 minit. So pelajar untuk bahagian subjektif, kita minta pada pelajar untuk pelajar jawab dalam kertas sendiri di rumah. Gunakan pensel, gunakan pen, pemadam dan sebagainya. Salah satu the benefit adalah yang saya boleh kata adalah dia punya psikomotor. Bukan hanya tangan saja dia main duduk tekan, ibu jari saja bergerak, but at least orang kata apa, latihan tangan ini bergerak untuk dia nak jawab soalan macam mana dekat sekolah. Okey. Lepas dia jawab macam biasa dalam kertas, kemudian macam mana dia nak hantar? Okey. Kenapa saya tak prefer kepada Google Form untuk bahagian upload file? Kita ada beberapa isu, positif and the negative part. The positif pada saya, positif ni mungkin betul. Pelajar kata, cikgu line saya tak okey. Saya saya tak boleh upload file. Jadi dia akan ambil masa yang lama. Mungkin sepatutnya masa sampai pukul 12 tengah hari saja, tapi dia pergi ambil masa yang sangat lama untuk sampai drag lah sampai ke petang dan sebagainya. Sebab kita tahu pelajar dia bijak buat alasan. Dia bijak buat alasan macam-macam.
kalau kita orang kata kita just beware, bukan kita kata semua adalah negatif. Betul, ada pelajar yang memang dia ada masalah internet. Kalau yang sebenar-benarnya yang ada masalah internet, memang upload file akan ambil masa yang sangat-sangat lama. Sebab data yang digunakan untuk upload file ke dalam Google Form agak besar sebenarnya. Agak besar juga. Jadi bila internet tidak membantu, apa yang berlaku adalah kesukaran untuk pelajar upload file tu memang ambil masa yang sangat lama. So saya tidak prefer pada Google Form semasa saya memilih untuk nak jalankan exam for physics, saya tak gunakan Google Form. Okey, saya gunakan Cam Scanner. Macam mana saya buat? Kenapa saya pilih Cam Scanner? Sebab nak memudahkan kepada saya untuk saya marking dan juga nak membantu kepada guru. Saya faham ada guru yang dia tak biasa marking online, dia tak biasa marking, marking dekat tablet kan agak pening kepala. Jadi mungkin ada cikgu yang dia prefer untuk print. Supaya cikgu-cikgu ni boleh print dengan keadaan yang cantik. Jawapan-jawapan ni dalam keadaan cantik. Saya tunjuk dulu hasil yang daripada exam hari tu. Sekejap, banyak saya buka. Okey. Ini adalah jawapan pelajar yang hantar kepada saya. Ini adalah bahagian soalan subjektif, soalan kertas esei, kertas 2, minta maaf, soalan bahagian subjektif lah. Yang ni saya tagging dah pelajar-pelajar saya. Okey, saya buka dia punya jawapan. Ni dia punya jawapan. Sekejap, saya ambil contoh yang tulis tangan. Okey, Joey tak tulis tangan ni, Amenswari. Okey, ni contoh yang tulis tangan. So bila guna Cam Scanner tu dia lebih jelas lah. Satu lagi, kenapa cikgu tengok tadi, dan satu lagi dia duduk, saya pakai Microsoft Edge untuk marking. Duduk cantik dia dekat, ini saya padam set. Duduk cantik je dekat sebelah kiri ni. Jadi bila kita marking, kita boleh pergi, okey ni pelajar pertama, pelajar kedua, pelajar ketiga. Nanti saya tunjuk satu-satu macam ni saya marking dekat sini. Kenapa ada pelajar saya yang jawab dalam bentuk table dan bertulis begini adalah saya tak nak pelajar saya tulis dengan bersepah. Jadi saya memang bagi pada pelajar, okey ini adalah soalan bahagian A, soalan kertas 2 dan cara untuk awak menjawab adalah seperti jadual ini. Ini adalah jadual rujukan untuk pelajar nak tulis jawapan dia nanti macam mana. Sebab pelajar ni, soalan ni dia tulis soalan esei. Sebab fizik soalan esei tu dia tak macam, bukanlah esei, dia point form sebenarnya. Jadi saya nak bantu pelajar, saya dah buat tapak siap-siap sebagai rujukan. Tapi pelajar-pelajar ni, saya kata, saya bagi pilihan, pelajar boleh print kertas jawapan ni dan kalau nak tulis kat situ pun boleh. Kalau pelajar tak ada printer, jangan bebankan diri sendiri, jawablah seperti biasa macam ni. Okey, jawablah seperti biasa. Macam awak jawab exam sekolah, macam jawab biasa tulis tangan. Tapi saya prefer tulis tangan lagi. Lepas tu ada pelajar yang dia cakap, cikgu saya nak jawab terus dekat Word, boleh tak? Sebab saya bagi file tu dalam bentuk Microsoft Word dekat pelajar. Jadi pelajar kata, saya cakap boleh. Boleh, sebab tu ada pelajar yang dia jawab dalam bentuk Word ni lah. Tapi itulah, saya tahu yang ni antara dia cuma dia bukan tulisan tangan lah. Sebenarnya pakai Cam Scanner ni adalah untuk yang tulis tangan. Okey, saya pergi dekat slide saya tadi balik. Okey, so for Cam Scanner. For Cam Scanner, saya tunjuk dekat sini. Jadi saya share juga dekat phone. Cam Scanner ni fungsi dia adalah dia nak hantar kepada, dia nak kita punya file yang dalam keadaan daripada gambar menjadi satu file yang macam kita scan. Jadi tak payah guna orang kata apa, machine scanner ke apa, dah tak payah dah.
kita boleh gunakan cam scanner. Dan waktu cikgu, kalau cikgu yang tak biasa guna, cikgu download cam scanner, cikgu jangan pergi klik yang berbayar. Dia ada naik kadang dia punya iklan tu dia lapis-lapis tu untuk kita klik yang berbayar. Cikgu boleh je terus klik pangkah dekat bahagian atas kanan tu. Kita guna yang free dan juga cikgu login guna akaun Delima. Sebab bila guna akaun Delima kita punya cloud, kita punya storage, cloud ni adalah storage dekat dalam cam scanner ni kita dapat 1.1 gig kalau tak salah saya. Okey, macam ni kita nak guna. Saya tunjuk dia punya basic dulu yang dekat sini. Kalau tengok dekat sini, sekejap ya, saya... Okey. Bahagian bawah ni kita ada import. Maksud import foto ni adalah kalau katakan pelajar tu dah ambil gambar awal, instead of dia baru nak ambil gambar, kalau gambar yang sedia ada dalam phone pun kita boleh import juga. Kita boleh klik. Okay, batch mode ni adalah kalau kita nak scan banyak, maksudnya nak ambil gambar banyak muka surat. Okay. So kita tengok yang ni, ni yang dimaksudkan tadi, import file adalah file yang nak dijadikan simpanan dalam cam scanner. Import adalah foto yang sedia ada dan kita tukarkan kepada bentuk file. Yang ini adalah live foto, iaitu kita ambil gambar secara direct. Batch mode ni kalau kita nak ambil gambar banyak lah. Kita nak scan contoh ada 4-5 muka surat ataupun macam contoh kita nak scan buku teks kan, ataupun bahagian soalan-soalan dalam buku teks tu, kata ada 10 soalan, so kita boleh gunakan batch mode. Okey. Jadi yang ini bila mana kita dah scan, kita dah ambil gambar, dia akan dapat paparan yang ini. So dia ada dua cara untuk kita share. Pelajar boleh share file adalah menggunakan PDF ataupun selepas dah jadikan foto kepada file, klik button share. Dia boleh share as a PDF direct terus ataupun dia share as a link. Okey. Yang ni adalah sebenarnya kita nak bantu. Cara ni adalah nak bantu paling mudah kalau pelajar bagi alasan, cikgu saya tak boleh hantar cikgu. File besar lah cikgu, sebenarnya dia tak ada alasan. Dia tak ada alasan untuk dia hantar lambat. Setakat saya jaga, saya kata, okay, exam adalah 2 jam 30 minit. So, saya bagi masa stop je 2 jam 3 sharp saja. Dah cukup masa 2 jam 30 minit. Saya ingatkan dalam grup pelajar. Saya kata masa telah tamat. Saya bagi masa pada awak adalah dalam masa 10 minit untuk awak hantar awak punya jawapan. Lebih daripada 10 minit, saya tak terima. Saya kata ada pelajar waktu tu dia kata, cikgu saya tak boleh hantar file. Saya kata bukan, kan saya dah bagi, saya tunjuk step dekat pelajar. Saya kata awak boleh share as a link. Okay, share as a link, kita akan dapatkan dia punya URL. So bila dia bagi URL, kita boleh buka URL tu dan kita download dengan file. Yang ni validity link yang dia pelajar bagi. Kita boleh pilih sama ada 7 hari, 30 ataupun 365 hari. So yang ni adalah bila kita tekan link tersebut, dekat kita punya laptop akan dapat paparan yang ini. Link yang ini diklik dan kita dapat dekat paparan dekat kita punya laptop dan kita boleh download dan kita simpan lah pelajar punya jawapan. Yang ni paparan dekat desktop. So kita boleh download dan kita boleh simpan as a PDF file dan PDF file tu boleh tanda guna Microsoft Edge. Okay, saya pergi dekat cam scanner tu dulu. Macam mana? Sekejap ya, saya share guna phone. Share screen. Okay. Cam scanner. Okay, ini adalah cam scanner. Okay, saya gunakan akaun Google, akaun Delima. Tapi kalau dekat cikgu dia tak akan naik premium lah, dia akan naik yang basic punya 1.1 something gigabyte.
But it's okay. Kita guna pun sepanjang saya dah guna agak lama. Dia cukup. Alhamdulillah cukup. Okay. So saya bagi contoh. Bila kita buka, kita dah login everything. Dia akan dapat paparan ini. So apa yang kita nak kena buat? Cikgu tengok dekat bahagian bawah ada kamera. Ini contoh macam saya baru nak apa? Nak hantar jawapan saya. Okey. Saya adalah pelajar, saya baru nak hantar jawapan saya. So saya akan klik dekat bahagian kamera. Okey, contoh ini adalah buku. Buku saya yang saya buat jawapan. Saya ambil je. Kita ambil jauh pun tak apa. Kita ambil jauh pun tak apa. Jangan risau. Okey, katakan itu muka surat yang pertama. Ini muka surat yang kedua. Contoh. Okey. Okey, bila once kita dah, kita pergi dekat bahagian yang sebelah kamera tu ada naik dua pop-up dua tu. Kita tekan. Kita boleh crop. Sebenarnya cara ni saya ajar dekat pelajar kena buat cara ni sebab apa? Sebab nak memudahkan kita untuk semak. Nak memudahkan kita untuk semak. Ini rotate. Lepas tu saya pendekkan. Okey. Lepas tu tajuk boleh ubah dekat bahagian atas ni yang ada tulis Cam Scanner 9/9/2021 15:31. Suruh pelajar rename dengan nama dia. Okey, contoh test. Okey, dan okey. Bila dah, kita boleh klik yang bahagian butang hijau kanan bawah. Butang hijau kanan bawah. Panjang betul arahan. Okey, minta maaf ya cikgu-cikgu bahasa. Betul bahasa saya ni. Okey, bila dah dapat, ini pelajar punya, katakan saya adalah pelajar tersebut, saya dah masukkan dalam Cam Scanner. Dan what should I do? Dia ada dua cara. Kalau internet dia okey, dia boleh terus send as a PDF. Okey. Contohnya, saya ada tengah running lagi. Kalau PDF kita boleh tekan yang dekat bahagian PDF button. PDF. Kita boleh klik share. Berpilih lah nak hantar kat cikgu. Contoh Telegram, saya buka, saya hantar dekat save message. Okey, saya hantar dekat save message. So dah masuk. Kenapa saya suruh tulis dengan nama pelajar sendiri? Sebabnya nanti akan dapat dekat kita. Kita download pun dah tak payah nak edit apa-apa. Kita dah dapat dengan atas nama dia sendiri. Okey, satu lagi cara. Mana pergi Cam Scanner tadi? Sekejap. Patah balik. Okey. Satu lagi cara adalah yang saya kata pakai link tu. Macam mana nak hantar pakai link? Okey. Dekat bahagian yang share button. Share button. Tekan kat situ. Dia akan naik WhatsApp, Messenger, send to PC, copy URL. So kita boleh klik copy URL. Yang ini, yang atas ni link setting valid with 3365. Apa hari tu? Yang ni kalau pelajar tak tukar pun tak apa. Ni cuma orang kata link yang dia bagi tu valid untuk berapa hari. Contoh kalau dia pilih 7, selepas 7 hari link tu kita dah tak boleh access lah. Dia tak ada masalah. Kalau nak ambil yang setahun 365 hari pun boleh. Jadi pelajar boleh pilih copy URL. Yang ni kalau pelajar line tak okey. Line dia tak okey. Kita ambil link. Copy link. Lepas tu hantarlah dekat cikgu. Contoh saya pilih. Okey, paste. Akan dapat link ini. Cikgu akan dapat link ni. So pelajar tak ada alasan untuk dia kata cikgu saya lambat hantar sebab saya punya line tak okey. Alhamdulillah kalau hari itulah. Saya punya ni pelajar dia kata dia tak boleh hantar, saya kata hantar link. Okey. Saya tunjuk macam mana paparan. Saya stop yang dekat phone sekejap. Stop sharing. Dekat
Okey. Bila mana kita dapat fail pelajar, kita akan minta, kalau macam saya hari tu, saya minta kepada pelajar untuk hantar um, dalam Telegram group, tapi sebab dia orang risau kawan dia meniru, jadi dia hantar kat saya as a personal. Dia hantarlah file-file dekat saya, jadi apa saya buat, saya download lah. Saya download dia punya jawapan. Contoh saya download dekat dalam yang ni. Saya download. Okey. Saya save. Yang ni kalau kita dapat as a file. Okey, kita dapat as a file. Kalau kita dapat link, sebenarnya dapat link lagi cepat. Kita tekan saja link tersebut. Dia akan terus dapat paparan yang ini. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita klik download. Okey, kita klik download, dah ada file tersebut dekat saya punya okey. Ni file. So kita boleh open file. Okey. Untuk macam mana kita nak marking? Macam mana kita nak marking? Sebab apa saya minta dalam PDF file? Sebab bila dalam PDF file, dia memudahkan untuk kita semak. Saya kalau dekat laptop, saya tak pasti untuk Mac or Apple user. Tapi for Windows, the best is yang tak payah kita download apa-apa apps adalah kita boleh gunakan Microsoft Edge. Microsoft Edge ni sebenarnya, saya tunjuk sekejap dekat daripada ni. Microsoft Edge ni sebenarnya dia adalah dulu kita panggil Explorer, Internet Explorer. Jadi Internet Explorer dah tak ada. Digantikan dengan Microsoft Edge. Microsoft Edge ni adalah web browser untuk Microsoft. Google Chrome adalah web browser for Google. Jadi apa yang bestnya untuk Microsoft Edge adalah kalau saya mengajar pun saya pakai buku teks PDF file tu, saya akan buka melalui Microsoft Edge. Sebab apa? Saya boleh conteng-conteng. Okey, saya buka file yang tadi. Saya buka file yang saya dapat ni. Okey, saya buka as a PDF file. Kalau cikgu enter, dia tak keluar terus direct kepada PDF file. Apa cikgu boleh buat adalah kita right click. Sebab ada setengah laptop dia dah setting pergi ke Google Chrome. Kita boleh open with. Cikgu boleh pilih for Google Chrome or Microsoft Edge. Jadi kita pilih Microsoft Edge. Dia buka dekat sini. Okey, macam mana saya punya benda ni boleh duduk kat sebelah key, duduk elok je. Senang saya nak marking, saya nak pergi sorang-sorang kan. Sebenarnya kita boleh ubah ni kat sini. Tab action menu, asal dia akan duduk secara vertikal, duduk kat atas ni. Jadi pening kan nak tekan satu ni. Sebab mata saya sedap seronok lagi tu. Tab ni duduk kat sebelah kiri, dia duduk sebaris tu. Jadi saya tukar turn on vertical tabs. Okey, sebab saya senang nak tengok ni pelajar siapa. Okey, contoh. Bila kita dah buka kertas jawapan pelajar, kalau cikgu perasan, bila kita buka PDF file dekat Microsoft Edge, dia akan automatic keluar bahagian atas ni. Dia ada bahagian draw, highlight, erase. Buat setakat ini, highlight ni dia tak boleh guna lagi. Next, nanti mungkin bila dia dah update, dia dah okey. Okey, macam ni saya tanda kertas pelajar. Kalau tengok contoh yang fizik kan. Macam ni saya tanda kertas pelajar. Saya ambil contoh seorang. Okey. Macam ni saya boleh tanda macam ni. Okey. Saya pergi dekat ni, saya ambil draw. Dekat draw ni, kita boleh pilih pen. Warna merah. Contoh. Okey. So contoh ini 1, 2, 3, 4. Okey. 4 markah. Yang ini 1, 2, 3, 4. 4 markah. Yang ni kalau bagi orang yang dia ada tablet ke yang orang kata ataupun laptop yang touchscreen ke yang
senang untuk dimakin dalam laptop, okey, boleh guna cara ni. Tapi kalau bagi cikgu, saya faham ada setengah cikgu dia rasa dia tak selesa, dah kita letih kan menghadap laptop dengan PDPR apa semua, saya pun sama juga. Cikgu nak print. Kenapa guna cam scanner? Salah satunya supaya bila kita print tu kertas ni dalam keadaan yang okey, yang orang kata apa, bukan gambar. Kalau cikgu upload file dalam kalau cikgu minta pelajar upload dalam Google Form, pelajar ambil gambar dan upload. Kemudian cikgu pilih, tiba-tiba cikgu rasa macam saya dah tak boleh nak tengok skrin, saya nak print. Gambar jadi gelap cikgu. Gambar jadi agak gelap dan sebenarnya cikgu lagi pening kalau dalam Google Form, kalau saya lah, pendapat peribadi saya atas pengalaman saya yang sedikit ni, yang saya pernah buat, gambar yang diupload dia bercampur aduk dengan pelajar-pelajar lain. Dia ada tagging tapi kita nak kena susun. Yang ni adalah pelajar A, yang ni pelajar B, yang ni pelajar C. Tapi bila jawapan pelajar hantar dalam bentuk PDF macam ni, dia dah compile everything dan dia dah cantik duduk dalam satu, orang kata dalam satu file. Jadi yang idea yang saya boleh bagi dekat cikgu-cikgu, especially cikgu sesi petang, mungkin cara ini adalah kita set time dekat dalam Zigbrate itu adalah 60 minit. Dia jawab soalan objektif, dia akan hantar, automatik akan bertanda. Cuma 60 minit itu adalah including kertas bahagian subjektif. Cuma kita pesan, kita bagi tahu arahan kepada pelajar, bahagian subjektif pelajar jawab dalam kertas masing-masing dan macam mana pelajar nak hantar, pelajar akan hantar gunakan cam scanner. Kalau cikgu-cikgu risau kata pelajar-pelajar ini macam mana nanti cikgu rasa macam susah je cikgu nak kena terang dekat pelajar. Okey, nanti saya akan bagi senarai step by step yang saya guna untuk saya nyatakan arahan kepada pelajar. Believe me cikgu, anak-anak ni kan dia born in teknologi era yang memang sebenarnya dia lagi advance daripada kita. Ada pelajar yang saya cuma bagi tahu dia, saya kata pakai cam scanner. Rupanya saya tak ingat ada seorang pelajar ni dia pakai apps lain. Tapi lebih kurang macam cam scanner juga. Saya kata tak kisahlah asalkan saya dapat jawapan dia dalam bentuk PDF. Tak ada masalah. Saya kata saya tahu awak lagi cepat explore daripada cikgu. Cikgu-cikgu jangan risau, insya-Allah pelajar-pelajar tu dia lagi laju daripada kita. Okey. So setakat itu cikgu-cikgu ada apa-apa soalan? Mira, Ya. mungkin kan bila budak dah hantar dekat kita dekat dalam Telegram, lepas tu kita download, lepas tu dia akan tersusun macam yang Mira tunjuk dalam share screen ni ke? Ataupun dia ada step kita kena susun dia ke macam mana? Tersusun maksudnya dalam kita punya folder ke dalam Microsoft Edge? Dua-dua tu lah. Okey. Cara Mira macam ni tau. Mira teka budak adalah Mira cakap Mira bagi arahan yang penuh. Mira kata tolong bila awak masukkan dalam cam scanner dan sebagainya, tolong tulis nama penuh. Jika pelajar mengikut arahan cikgu akan bagi bonus mark 1 markah. Jika pelajar tidak mendengar arahan, saya akan tolak 1 markah. Jadi pelajar-pelajar ni walaupun yang saya ajar ini adalah fizik form 5, dia dan kelas saya mengajar kelas yang nombor 1, separuh kelas ikut arahan, separuh kelas tak ikut arahan. Dia hantar. Jadi apa saya buat adalah sebab dia hantar as a PM personnel, saya download, saya terus type lah nama dia. Kenapa dia boleh susun ni, saya ikut numbering. Saya ada senarai nama budak tu, saya ikut numbering, so that's why boleh tengok dalam folder ni dia tersusun cantik lah dan nampak sama je semua huruf besar sebab saya type. Sebab saya bagi tahu dah, okey tulis nama penuh dan juga huruf besar. Jadi pelajar yang ikut arahan saya memang bagilah, saya bagi bonus 1 markah. Yang mana yang tak ikut arahan saya tolak 1 markah. Lepas tu kalau dalam Microsoft Edge, dalam Microsoft Edge ni dia adalah bergantung pada mana yang kita buka lah, contoh merah padam semua. Padam. Oh, saya lupa tadi. Okey, bila kita dah tanda
Kita dah tanda, macam mana pula kita nak ni kan? Okey, bila kita dah tanda kan, saya lupa tadi, bila dah tanda bla 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 bla, kita save. Save pergi tekan print. Nampak sangat saya pun dah tintong ni. Sekejap ya. Cancel. Tekan save saja. Okey, tekan save. So nanti dalam file tu dia akan save kan lah. Saya tunjuk contoh, saya padam semua yang file PDF yang ini. Okey, saya buka contoh. First saya buka pelajar yang pertama, lepas tu pelajar kedua, pelajar ketiga. Okey, dia akan susun ni lah sendiri. Kita ikut pada mana yang kita buka dulu. So ni pelajar pertama, kedua, ketiga. Sebenarnya kalau untuk pengetahuan cikgu, marking online yang sebenar SPM, dia lebih kurang macam ni jugalah. Cumanya yang ini lagi senang sebabnya kita boleh tanda merata-rata, yang itu tak boleh. Okey, saya tunjuk contoh. Contoh saya ambil seorang pelajar ni, saya pakai pen warna lain Saya pakai pen warna biru. Okey, saya pakai pen warna biru dan saya save. Cikgu jangan lupa save lah. Kalau cikgu tak save, jawabnya memang kosong lah. Okey, contoh saya padam yang Ali Hussein punya paper. Saya padam. Lepas tu saya buka balik. Akan ada pen warna biru. So akan ada pen warna biru. Okey. Macam mana saya pulangkan kembali kepada pelajar? Bagaimana saya pulangkan kembali kepada pelajar supaya pelajar boleh tengok apa yang saya semak secara sekaligus tanpa perlu saya hantar seorang perseorangan. Okey. Bila setelah saya selesai semua ni, saya dah selesaikan semua pelajar, apa saya buat adalah, sekejap ya, saya tutup yang ini dan save. Adalah saya akan pergi dekat Google Drive. Saya risau cikgu-cikgu pening lah ni. Saya cakap banyak betul laju pula tu. Google Drive macam biasa, saya nak go to Drive. Okey. Apa saya buat adalah saya upload file tersebut. Kita upload folder, satu folder. Folder upload. Saya pergi dekat tempat. Kena ingatlah mana yang kita simpan kan. Contoh jawapan. Okey. Jawapan. Dan saya upload. Okey. Ni contohlah kita upload bla 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 bla. Dia ambil masa. Di sini. Macam ni kita nak apa? Nak saya share satu folder dekat pelajar. Saya share satu folder dekat pelajar. Yang ni contoh dia. Ni folder dia. Okey. Bila kita dah ada folder tersebut, apa cikgu boleh buat adalah kita right click. Kita ambil button share. Okey, dekat bahagian ini. Dekat bahagian ni cikgu kena change. Cikgu kena change anyone with the link. Make sure dia sebenarnya kalau kita tak pernah change apa-apa, sebab saya pakai account Delima, dia akan naik yang ni, Ministry of Education. Maksudnya siapa yang dengan account Delima saja yang boleh buka. Jadi kita tukarkan kepada anyone with the link sebab tahu anak pelajar kita is not all student access dengan account Delima. Dan kita make sure kat sini adalah viewer. Jangan pilih editor. Editor adalah pelajar boleh padam jawapan orang lain. Okay, dia boleh kacau file orang lain. So kita bagi dia view sahaja. Sebab nak bagi dia tengok dia punya jawapan salah dekat mana dan kita boleh hantar secara sekaligus. Tak perlulah nak hantar sorang-sorang. Okay. Dan kita copy this link. And then kita boleh paste dekat group pelajar. Okay, bila pelajar klik link tersebut, contoh, saya buka kalau window, sekejap Okay. Okay, bila pelajar klik link tersebut,
dekat paparan dia adalah dia akan dapat yang ini. Okey, dia akan dapat yang ini. So dia boleh buka kertas dia sendiri. Dia boleh buka kertas dia sendiri dan dia juga boleh tengok kertas orang lain juga. Apa bagusnya? Sebab selalu kalau sebab apa saya bagi macam tu, sebab macam saya mengajar yang fizik ni, sebab dia orang dah form 5, saya nak dia orang belajar. Okey, contoh siapa yang pelajar cemerlang, pelajar yang ni, macam ni nak jawab. Tengok kenapa, cuba bandingkan. Kenapa awak salah, kawan awak ni betul. Awak salah kat mana? Sebab dalam perbincangan saya suka tanya pelajar macam tu. So pelajar boleh tengoklah kertas dia, dia klik contoh Joey dia klik kertas dia. Saya ambil yang tulis tangan lah. Okey, Julina. Bagi line okey. Dia kadang kat rumah saya ni petang line dah tak berapa nak okey. Kejap ya. Okey. Jadi pelajar akan dapat jawapan dia dan berserta dengan kat mana yang saya tanda. Ini paparan dekat pelajar. So kita boleh hantar dekat pelajar sekaligus sajalah, tak adalah kita nak macam waktu DPR biasa, saya faham, saya pun sama je. Kadang kita tanda seorang, kita hantar balik sebab dia hantar gambar tu dekat WhatsApp, dekat Telegram kan. So hantar seorang, kita hantar balik. Jadi macam kita pun sometimes nak ikut kita punya mood juga kan. Ada mood yang kadang time ada nak kena masak lah apalah itu ini kan. Jadi macam untuk yang fizik ni hari tu sebabkan banyak, saya buat sekaligus lah dan saya hantar sekaligus saja. Okey, ada soalan lagi? Minta maaf ya kalau saya agak laju. Sebab saya tak nak drag sampai lewat-lewat sangat. Jadi sampai pukul 4 tu okey dah lah tu. Ada soalan? Okey. Kalau cikgu-cikgu segan ke apa ke nak tanya waktu ni kan sebab ada ramai. Nanti kalau cikgu ada apa-apa masalah, cikgu boleh PM saya je. Okey. Kalau tak ada soalan, saya bagi soalan. Tak adalah. Okey, kalau tak ada soalan mungkin kita boleh end before pukul 4 lah. Sekarang dah pukul 3.53 kan. Harap sedikit sebanyak membantu cikgu untuk macam ni cikgu nak bayangan cikgu sebab yalah untuk form 5 mungkin sekolah tidak akan jumpa juga. Tapi kalau untuk form lain tu kita pun tak pasti lagi. Yes, Kak Uda, ada apa-apa? Apa masa dia orang jawab tu kan? Katakan kita bagi sejam, lepas tu untuk subjektif tu pun memang dia terus, bila habis masa sejam tu dia terus cut lah kan? Jadi maksudnya pelajar akan rujuk soalan dekat dalam Ziggrade tu tapi dia jawab dalam kertas. Okey, lepas tu habis jam masa kata 9 sampai pukul 10. Dia dah, bila dah Ziggrade tu cut, lepas tu pukul 10 tu budak mula hantar dekat kita melalui PDF tu lah. Scan tu lah. Guna PDF. Yes. Maksudnya kita bagi masa dekat pelajar 10 minit hingga 15 minit. Kita kata, okey, contoh kata sampai pukul 10. Okey, masa menjawab telah tamat. Sekarang saya bagi awak masa 10 minit hingga 15 minit untuk hantar jawapan anda. Yang tu yang saya buat lah waktu untuk paper fizik sebelum ni. Lepas tu semua budak berjaya lah hantar dalam masa yang ditetapkan itu, Mira. Yes, ada. Dan memang ada juga pelajar yang memang dia ada masalah data. Parent dia call lah, parent maklum, dia kata pelajar, anak dia dah ni dalam proses, so kita take note sajalah. Kita faham lah, maknanya budak tu bukan tipu lah.
Okey, macam untuk hari tu ada buat sign biasa tak? Kalau kelas belakang tu macam mana? Kalau kelas depan dia Hmm, percadik sikit lah yang belakang-belakang tu. Yang kelas kelas banyak ke subjek macam BM, semua uh, ambil. hari tu saya tak pasti untuk subjek lain macam mana, sebab hari tu pun macam saya share dengan maklumat ni pun dah banyak subjek dah yang dah bergerak, yang guna Google Form dan sebagainya. Sains pun guna Google Form, Google Form. Um, saya tak sure untuk kalau kelas-kelas lain, cuma yang saya boleh beritahu budak-budak ni, kalau yang saya jaga kelas, saya pun mengajar ada form 4 kelas hujung, kelas hujung, minta maaf, kelas yang special. Pelajar-pelajar ni kalau kita bagi tahu satu-satu, dia cepat je lah untuk godek. Cuma kelas hujung ni kehadiran lah, ada yang tak hadir waktu exam tu lah, yang tu luar kawal kita lah, tapi yang mana yang hadir tu diorang hantar okey, hantar yang okey. Maksudnya dia hantar walaupun kertas ada jawapan dia yang tinggal kosong lah. Okay, Okey, thank you. So you're Mira pun dah tenggelam welcome. timbul lah. Oh ya, oh ya kak, oh sorry. Line kot. Lain kot. Itulah. Okay, thank you. You're welcome. Kak Syarizal, nampak raise hand, ada apa-apa? Okey, Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Okey, nak tanya pada awal tadi tu. Sorry baru nak Mm-mm. baru nak patah balik awal. Yang kita nak Tak apa, klik boleh. akan dia campuran nak objektif dengan subjektif Mm-mm. dalam Zipgrade tu. Kemudian yang bahagian nak klik berapa bilangan soalan kan ada 20, 50 tu kan. Okey, kononnya soalan objektif 20. Jadi subjektif contohnya ada 2. Jadi kita nak klik ke mana? 20 ke 50? Maksudnya adakah 20 tu hanya untuk objektif saja? 20 itu adalah untuk soalan yang ada pilihan ABCD tu saja. Oh, okey, maksudnya yang struktur tu tak apalah biar berapa banyak pun tak apalah ya. Tak apa, sebab sebenarnya struktur tu kita masukkan sekali supaya pelajar boleh rujuk soalan di situ dan dia jawab dekat dalam kertas soalan macam dia jawab kat sekolah. Dia Okey, jawab okey. dalam Terima kasih kertas Mira. kosong. Okey, Sama-sama. faham. Terima kasih tau. Sama. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Mira, Ya. Kak nak tanya yang Zipgrade tu kan? Mm-mm. Kalau free, kita boleh guna sampai 100 participant kan? Yes. Kalau kita beli yang macam Mira kata tadi, dalam RM30 untuk setahun kan? Boleh guna untuk berapa orang tu? Unlimited. Unlimited. Okay, thank you Mira. You're welcome. Sebab yang Mira cadangkan tadi, kalau penyedia soalan, better bagi dekat guru-guru yang mengajar kelas tu sendiri supaya senang guru-guru tu nak tengok semula data-data tu. Jadi guru penyedia soalan ni tak adalah terbeban untuk contoh sebab faham subjek yang besar-besar ni, contoh macam BM, BI apa semua, subjek yang sisi petang kan semua yang kelas banyak kan. Macam Mira ni mungkin fizik 2 kelas saja. Sampai 11 kelas, kesian juga kat penyedia soalan tu, dia nak belik semua, lepas tu nak kena nak kena bagi dekat guru yang mengajar lagi. So better guru yang mengajar kelas tu dia handle untuk kelas dia sendiri. Jadi bila hari yang berkenaan, sebab kita ada group kelas masing-masing kan untuk subjek kita, jadi kita boleh handle masing-masing. Jadi guru penyedia soalan ini tidak terbeban kepada dia seorang sebab dia dah sediakan soalan. Jadi waktu hari kejadian sama-sama buat bahagian masing-masing, iaitu contoh guru yang pertama kelas 2 kelas, guru yang ni 2 kelas lagi. So dia akan handle apa-apa masalah pelajar, dia akan bantu untuk nak ni pada waktu berkenaan. Kalau guna satu akaun sahaja, mungkin guru penyedia soalan tu lah, sekali lagi dia lah kelang kabut, dia nak handle yang kelas dia sendiri lagi, lepas tu fokus keseluruhan lagi. Itu cadangan Mira lah, tapi boleh ikut kesesuaian subjek masing-masing. Mungkin kita kata kami nak create satu account.
satu akaun yang boleh guna untuk satu panitia. Boleh juga sebab kita boleh guna duit panitia kan. Contoh cadangan. Okey, ada berapa lagi soalan? Sen sekarang dah pukul 4. Cikgu, esok cuti. Ada apa-apa soalan lagi? Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kalau cikgu dah mula buat, andai kata ada kekangan dan nak PM saya, boleh je, insya-Allah nanti saya tolong mana yang saya mampu. Kalau cikgu rasa macam saya tidak kata Google Form tu tak bagus, tidak. Cuma saya boleh bagi tahu yang ada beberapa kekangan itu sahaja. Kenapa saya memilih untuk subjek untuk saya gunakan Zgrade. Okey? Sama-sama. Mira. Ya. Okey. Pengalaman yang exam lepas lah, bila pelajar ni dia kelas lain dia minta link daripada kawan. Kan bila kita guna Google Form tu dia minta link kelas lain. Lepas tu bila dia guna tu dia bercampur-campur lah cikgu lain masuk dalam cikgu-cikgu yang berbeza kan. Macam mana tu? Okey. Kalau guna Google Form, kita kena betul-betul make sure untuk make a copy. Contoh macam, okey, Cikgu Mimi ada kelas Cikgu Mimi. Contoh kelas Cikgu Mimi adalah kelas 1A, saya kelas 1B. Saya dah buat, bila kita make a copy tu, dan kita bagi kepada pelajar, kita kena make sure pelajar kita tak ambil kelas lain punya link. Yang tu yang risau tu. Dia bertukar-tukar. Mungkin dia nak test ke apa, dia ambil minta kat kelas lain link tu dia jawab. Lepas tu dia masuk ke kita. Ya, itu satu kekurangan lah bila mana hari kejadian tu dia ingat link tu adalah link yang sama saja. Ya. So pelajar saya pergi kat Cikgu Mimi, pelajar Cikgu Mimi ada main dekat saya. Satu hal pula kita nak duduk shot tengok ni anak siapa pula ni. Nak tengok nama ni tiba-tiba naik. Itu salah satu tengok lah. tak sama kan dia punya bilangan apa semua jenuh, duk kelebek-kelebek pula. Okey, saya tengok soalan ni saya nak tanya sebelum jalankan exam tu. Kita kena buat tutorial ajar student guna Zgrade ke atau macam mana? Okey, kalau guna Zgrade, kita bagi link dekat Zgrade. Kita minta pelajar masuk dan kita bagi tahu kalau pelajar gunakan handphone, kalau siapa yang gunakan laptop tak ada masalah, bila dia tekan tu dia akan nampak keseluruhan. Tapi yang gunakan phone, kita pesan dekat pelajar untuk jawab, pelajar sila jawab untuk bahagian objektif, sila jawab dekat bahagian ruang jawapan di bahagian sebelah kiri. So dia akan scroll ke sebelah kiri. Bahagian untuk soalan subjektif, pelajar diminta untuk jawab dalam kertas masing-masing. Kemudian selepas tamat ujian, pelajar diminta untuk menghantar jawapan menggunakan dengan cara menghantar PDF file, iaitu gunakan aplikasi Cam Scanner. Nanti saya bagi link yang bahagian untuk pelajar boleh tengok dulu macam mana dia nak guna Cam Scanner tu. Macam mana dia nak guna Cam Scanner, sebab saya memang buat satu link ada buat arahan melalui YouTube untuk macam mana diorang nak gunakan Cam Scanner untuk mereka hantar jawapan. Jadi pelajar-pelajar ni kita boleh bagi tahu awal, kata nanti soalan subjektif you guna aplikasi Cam Scanner dalam phone. Kalau ada soalan, so before exam, maybe a week before ke, ataupun mungkin dalam cuti ni kita boleh je bagi link tu. Dan insya-Allah believe me, pelajar ni dia lagi laju daripada cikgu. Buat teknologi ni, cikgu ni duk mengangkat-angkat je. Tak payah. Okey, untuk Zgrade kena download ke? Tak perlu. Sebab Zgrade ni kita bagi link dekat pelajar dan pelajar akan gunakan web browser. So, jadi pelajar tidak terbeban untuk download apps lagi. Dia tak perlu download. Kita bagi link saja tadi. Contoh macam link yang tadi kan, yang ada paste dekat dalam ruangan chat, saya try paste lagi sekali. Sebab nanti boleh test, ambil link ni, nanti boleh test, saya tak padam dia punya quiz dalam Zgrade tu, boleh test, buka dekat phone, dia akan direct pergi dekat kita punya web browser dalam phone. Okay, ada lagi?
Okey, sama-sama. Okey, so kalau tak ada apa-apa, terima kasih atas cikgu-cikgu yang join pada petang ni. Nanti saya bagi link kehadiran untuk saya isi dalam SPL KPM dalam grup Telegram sekolah. Kalau ada apa-apa soalan selepas ini, insyaAllah saya bantu mana yang saya mampu. Harap-harap apa yang saya share ni membantu cikgu sedikit sebanyak, dan kalau cikgu ada apa-apa info yang mungkin boleh ditambah baik, cikgu boleh PM saya, boleh maklumkan juga, sebab saya pun sama macam cikgu, kita sama-sama belajar untuk dengan keadaan PDPR ni. Okey cikgu-cikgu, terima kasih, selamat bercuti, selamat berehat. Sebelum tu Cikgu Mimi ada apa-apa ke? Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Amirah Salim ya, sebab sudi berkongsi dengan khaslah dengan cikgu-cikgu sesi petang. Ya, cikgu-cikgu sesi pagi pun ramai juga yang saya tengok join. Okey, dan kita sama-sama belajar lah ya. Kalau cikgu-cikgu, saya percaya cikgu-cikgu petang ni sebenarnya dia lagi advance ni pada cikgu yang lama-lama kami, macam kami generasi lama-lama ni. Ya, insyaAllah bila kita dah buat nanti kita akan nampak. Kan, cikgu cuba dulu, insyaAllah cikgu akan nampak. Mungkin kali pertama kita rasa macam pening-pening, rasa macam lepas ni okey. Untuk akhir tahun nanti memang dah terror dah nanti. Ya, okey, terima kasih semua yang join. So, kita harap masa cuti ni kita mula mencarilah soalan-soalan pelan-pelan ya. Macam tak cuti lah pula kan. Okay, so terima kasih atas komitmen semua. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Okey cikgu-cikgu, selamat beristirahat, selamat bercuti untuk seminggu. Okey, insyaAllah nanti kita jumpa lagi. Kalau saya ada sharing lagi. Kalau cikgu-cikgu ada yang nak tanya soalan lagi ke, boleh je tanya. Kok tadi segan nak tanya, ramai. Okey, terima kasih Mira. Selamat bercuti semua. Sama-sama.